Lah, macam mana salahnya kita nak kaya kita dengan makan rasuah, salah juga kita nak dapat kuasa dengan cara menipu dan memfitnah. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya ada tengok satu video ni yang mengatakan selepas PRN akan ada 5 perkara, 5 musibah yang menimpa umat Islam. Jadi sebelum saya ulas tentang 5 perkara ni dan sangkal apa yang telah disebut, yang bagi saya, orang yang membaca, orang biasa yang membaca akhbar, kenyataan kerajaan yang jelas sangat apa yang dinyatakan kononnya 5 musibah ni adalah fitnah yang sangat nyata. Jadi sebelum saya sangkal semua fakta ni, saya minta tuan-tuan yang kita sama-sama muhasabah. Saya bagi satu situasi yang mana seandainya kita ada satu pertandingan untuk ketua kampung. Pertandingan ketua kampung, siapa yang akan menang pertandingan ni dia akan jadi ketua kampung, dan ada salah seorang calonnya adalah ustaz. Seandainya ustaz ni dia nak menang pertandingan tersebut, dia sebarkan penipuan, fitnah, adakah cara ustaz ni adalah apa yang Islam yang tuan-tuan belajar, yang kita belajar dekat Malaysia ni? Sebab sefaham saya, Islam yang saya dengar ceramah ustaz-ustaz berdasarkan Quran dan Sunnah, menipu, memfitnah ni adalah satu dosa yang besar. Digabungkan lagi dengan mengadu domba, dosa yang sangat besar. Jadi sefaham saya, Islam yang saya belajar, Islam yang kita tahu daripada ustaz-ustaz, daripada ulama' kita, buat benda nak mencapai satu matlamat tu, walaupun matlamat tu baik, seandainya saya nak bagi rezeki, nak tolong ahli keluarga saya, tapi seandainya jalan yang saya ambil dengan mencuri atau mengambil rasuah, jalan tu tetap haram dan perbuatan saya tetap haram. Jadi sefaham saya, seandainya ustaz tu menggunakan jalan menyebarkan fitnah, menipu, akibatnya adalah sama. Apa yang Allah dan Rasul telah ajar kita, benda tu tetap haram, maka haramlah hasilnya. Jadi walaupun kononnya kita nak menegakkan kerajaan Islam, nak orang Islam berkuasa, walaupun hakikatnya menteri ke Perdana Menteri hari ini, kerajaan hari ini majoritinya orang Islam, pelaksana polisinya semua orang Islam, tapi seandainya ialah kita nak kawan-kawan kita yang kononnya Islamik nak memerintah negara, seandainya kita rasa halal menipu, memfitnah ni, saya rasa ini bukan Islam yang saya belajar. Jadi saya jelaskan 5 perkara ni. Pertama, saya buka, nanti saya akan tunjukkan infografik yang berkaitan tentang isu pertama ni. Jadi nizam ni dalam yang datang daripada NGO pembela, saya sedikit cakna tentang NGO dia ni. Saya tak mahu ulas lebih-lebih, saya cuma akan attack balik apa fakta yang kononnya dia telah nyatakan. Dia kata bulan Ogos 2023 akan ada satu kes yang mana enakmen Mahkamah Syariah Kelantan, 20 enakmen akan dicabar. Dan dia kata hasil daripada pencabaran ni, seandainya ni Adina ni berjaya, akan menyebabkan kesan domino efek kepada semua kanun jenayah syariah, kepada semua negeri, dan melumpuhkan sistem jenayah syariah dekat negara kita. Jadi sebenarnya Menteri Agama dah jawab dalam kenyataan dia yang panjang, cuma saya akan ringkaskan. Saya tak tahu dia malas membaca atau sengaja nak mensensasikan isu ni, jadi saya explain. Jadi Menteri Agama dah jawab, kerajaan tak boleh bagi komentar kerana ia akan menjadi subjudis pada kes ini, dan seandainya subjudis itu terjadi dan keputusan mahkamah sama seperti mana kehendak kerajaan, yang menyaman iaitu yang membawa kes ini boleh mempertikaikan keputusan mahkamah tersebut. Jadi, dan dia kata mungkin akan menyebabkan domino efek sehingga melumpuhkan keseluruhan kanun jenayah syariah. Saya nak beritahu, dia pun ada mention dalam tu tentang kes Iki, yang mana pada tahun 2019 Iki Putra didakwa oleh Mahkamah Syariah, yang mana yang bawa kes ni adalah Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kerajaan Selangor yang ada, yang baru terpilih ni, kerajaan Selangor yang sama sebelum ni, Menteri Besar dia Keadilan Rakyat, Esko Agama sebelum ni pun daripada Parti Keadilan Rakyat, dia bawa kes tentang Iki Putra ni meliwat ke Mahkamah Syariah. Kemudian apa terjadi, Iki Putra tak puas hati, dia bawa ke Mahkamah Persekutuan pada tahun 2021. Tuan-tuan kena sedar, bukalah timeline siapa Perdana Menteri waktu tu.
siapa Menteri Agama waktu tu, siapa parti yang ada dalam kerajaan waktu tu. Mahkamah Persekutuan yang buat keputusan bahawa enactment pada tentang hal undang-undang jenayah liwat dalam Mahkamah Syariah Selangor tidak berperlembagaan. Jadi kalau waktu tu PAS dalam kerajaan, bekas mufti jadi Menteri Agama tak boleh pengaruh keputusan mahkamah. Jadi semestinya kerajaan sekarang pun tak dapat buat benda yang sama. Yang keduanya, saya nak bangkitkan bahawa seandainya kes Iki Putra tu yang diputuskan 2021, sekarang 2023, kenapa tak wujud domino effect yang sama macam mana yang dia sebut tu boleh meruntuhkan seluruh Mahkamah Syariah, seluruh kanun jenayah syariah? Kenapa perkara yang sama tak terjadi kepada Mahkamah Syariah di Selangor atau di negeri-negeri lain? Jadi tuan-tuan boleh buka secara detail kes Nik Elina ni. Sefaham saya, apa yang diungkitkan adalah ada kesalahan yang sama dalam undang-undang negeri, sedangkan kesalahan yang sama tak wujud dalam undang-undang negara. 20 perkara ni saja. Jadi saya tak nak ulas lebih tentang tu. Jadi nampak sangat dia cuba mensensasikan isu, kononnya akan runtuhnya kanun jenayah syariah di semua mahkamah syariah seluruh negara. Dan juga dalam kenyataan menteri juga beritahu bahawa sebenarnya dalam Perlembagaan Persekutuan kita dalam senarai negeri dah terbela hak mahkamah syariah dan hak setiap negeri untuk menggubal undang-undang syariah dan menguatkuasakan undang-undang tu. Dan seterusnya, tuan-tuan kena sedar, macam saya cakapkan, 20 enactment ini adalah tentang kesalahan yang telah wujud dalam undang-undang persekutuan. Jadi jika termansuh pun 20 perkara ini, kesalahan yang sama still masih wujud dalam undang-undang persekutuan. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih tahu, tuan-tuan boleh buka detail tentang kes ini. Saya nak beritahu bahawa apa yang cuba disampaikan adalah penyelewengan daripada fakta yang sebenar. Jadi perkara kedua yang dia telah ulas adalah tentang isu anak-anak mu'alaf yang katanya bakal murtad secara sistem disebabkan kes jika saya adalah tentang kes Indira Gandhi. Dia bawa lebih kurang 8 negeri enactment syariah yang membenarkan penukaran agama sepihak. Jadi isu ni macam mana isu mahkamah yang lain, kerajaan tak ada kuasa apa-apa untuk mencampuri keputusan mahkamah. Dan sebenarnya keputusan mahkamah dalam hal ini adalah bercampur-campur. Walaupun sebelum ni bila Indira Gandhi tukar minta mahkamah batalkan keislaman anak dia, dan sewaktu tu mahkamah putuskan bahawa pengislaman anak-anaknya terbatal kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Tapi baru-baru ni bulan 5 tahun 2023, Perdana Menteri kita yang sekarang, kerajaan kita yang sekarang, mahkamah sama membuat keputusan bahawa anak Loh Siu Fong, jika tak silap saya, mengatakan mahkamah telah buat keputusan bahawa walaupun anak-anaknya ditukarkan agama secara sepihak, keislaman anak jadi macam saya bagi tahu, keputusan mahkamah adalah bercampur-campur. Dia bukan semata-mata berpihak kepada Perlembagaan Persekutuan. Baru-baru ni Mahkamah Persekutuan baru memutuskan dalam kes yang lain, Loh Siu Fong, anaknya masih lagi seorang Islam walaupun ibunya bawa isu pengislaman anak-anaknya, tapi hakim telah memutuskan sebaliknya. Jadi apabila dia membuat kesimpulan secara terus akan terbatalnya Islam anak-anaknya, automatik seandainya mahkamah buat keputusan sebaliknya, maka ini adalah kenyataan yang melampau dan tergesa-gesa, sedangkan keputusan mahkamah tu belum keluar lagi. Jadi macam mana yang telah saya sebutkan, bahawa tak kira kerajaan mana, keputusan mahkamah itu bercampur-campur. Jadi ia boleh jadi sebaliknya, ia boleh jadi kerajaan menang, boleh jadi si plaintiff yang menang. Jadi kenyataan ini adalah tergesa-gesa dan dia pun tak dapat, saya minta dia nyatakan berapa ribu yang dikatakan bahawa penukaran agama sepihak ni telah berlaku, berapa ribu yang dikatakan anak-anak mu'alaf ni akan automatik menjadi murtad di atas kertas. Jadi
Seterusnya saya nak bagi peringatan juga, kita ni selalu apabila benda ni menjadi isu pentadbiran baru kita ambil kisah. Sedangkan dalam kes Indira Gandhi tu sebenarnya apabila anak-anak pengislaman anak-anaknya terbatal 5 tahun lepas, tak ada siapa pun yang kisah sebenarnya sewaktu tu anak-anaknya dah melepasi umur balik. Maknanya kita betul sayangkan akidah mereka, kita pujuk anak-anak mereka masuk Islam. Dan seandainya anak dia nak buat keputusan masuk Islam berlawanan dengan kehendak ibu bapa dia, tak ada siapa yang boleh halang. Walaupun ibu dan bapa dia halang, dia anak secara perundangannya ibu bapa dia tak boleh halang. Jadi kebanyakan isu-isu sebegini kita lebih bersemangat di atas kertas, kita tak bersemangat dengan hakikat sebenar bahawa bagaimana akidah saudara Islam kita secara sebenarnya, bukan sekadar di atas kertas dia Islam atau dia bukan Islam. Perkara ketiga yang dia telah bangkitkan yang kononnya akan menjadi bala kepada kita, musibah kepada orang Islam selepas PRN, 3 bulan selepas PRN, adalah isu persempadan semula. Jadi tuan-tuan, sebenarnya mengikut Perlembagaan Persekutuan tidak kurang 8 tahun, bukan tidak lebih, tidak kurang 8 tahun daripada kali terakhir kajian berkaitan persempadan semula ni dibentangkan dan diluluskan, barulah persempadan semula yang baru boleh dilaksanakan. Jadi dia kata 3 bulan selepas PRN kita berada dalam bulan tahun 2023. Last kali terakhir persempadan semula dilaksanakan adalah sewaktu pemerintahan Datuk Seri Najib Razak dalam tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Jadi sebenarnya pada tahun 2026. Kenapa disebut 3 bulan? Pada persangkaan saya mungkin dia berkehendakan supaya di politik daripada parti yang disokong, ahli parlimen daripada parti yang disokong dapat masuk kerajaan dalam 3 bulan ni, supaya dia mewujudkan rasa tidak tenteram pada orang Islam, supaya apabila benda ni terjadi, ahli parlimen daripada parti yang disokong dapat bentuk kerajaan, maka tak wujud isu tebuk atap, hanya wujud isu kononnya nak menyelamatkan orang Melayu. Pada hakikatnya persempadan semulanya hanya akan terjadi pada tahun 2026. Itu fakta, itu perkara yang ketiga yang dia telah putar belikkan supaya mewujudkan ketidaksenangan kepada hati orang Melayu, hati orang Islam. Dan sebenarnya apa yang terjadi dalam isu persempadan semula ini, yang tidak adanya bukanlah hanya terjadi kepada orang-orang yang di bandar yang kononnya majoriti bukan Islam. Benda yang tidak ada ini juga berlaku pada orang-orang Melayu yang di kawasan-kawasan yang dulunya kawasan pembangkang. Jadi seandainya benda ni dibetulkan kembali, bukan saja orang bukan Islam yang dapat manfaat, yang kononnya walaupun di bandar ni ramai, sebenarnya banyak bandar yang majoriti Islam, di Bangi, di Shah Alam, banyak tempat lagi sebenarnya majoriti orang Islam. Apabila benda ni betulkan kembali, malah tempat-tempat lain yang mana majoriti orang Islam di kampung-kampung pun persempadan semula apabila dilaksanakan akan membantu orang Islam dapat perkhidmatan yang lebih baik daripada ahli parlimen mereka. Jadi dia nak wujudkan isu ni, sebenarnya dia nak dapat modal politik supaya kawan-kawannya daripada parti yang dia mahu dapat undi, maka seterusnya orang Islam akan rasa ingin mengundi yang kononnya parti Melayu Islam. Padahal banyak perkara yang saya telah sebut tadi berlaku sewaktu pemerintahan parti dia dalam kerajaan. Okey, perkara yang keempat yang dia telah timbulkan keraguan kononnya akan menyebabkan musibah kepada orang Islam adalah isu penggunaan kalimah Allah. Sebenarnya direktif KDN ni hendak dikeluarkan sejak zaman PAS di dalam kerajaan lagi, zaman Perdana Menteri yang sebelum ni lagi, Perikatan Nasional sebahagian daripada kerajaan. Tuan-tuan, direktif KDN ni sebenarnya secara detailnya hendak memberitahu orang bukan Islam hanya di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak sahaja yang boleh menggunakan kalimah Allah dalam tujuan keagamaan dan pelajaran keagamaan mereka. Jadi tuan-tuan, benda ni adalah satu budaya yang telah wujud beratus-ratus tahun dalam masyarakat mereka, sama ada masyarakat Bumi Putra yang bukan Islam, Iban atau Bidayuh yang bukan Islam, terutamanya Kristian. Jadi benda ni dah terwujud beratus-ratus tahun, dan benda ni secara syar'inya pun
tuan-tuan boleh tanya pada ulama-ulama yang sebenar yang datang daripada, yang belajar asal daripada Al-Azhar atau Madinah. Sebenarnya orang Arab Kristian pun menggunakan perkataan Allah untuk mereka gambarkan Tuhan mereka, God mereka. Mereka pun menggunakan perkataan Allah. Jadi adakah pembela ni nak beritahu, nak nyatakan bahawa seandainya kita tak memperjuangkan kalimah Allah ni, seolah-olah kita pun memainkan akidah? Adakah pembela nak cakap ulama-ulama Arab kita yang beribu-ribu tahun secara membenarkan orang Arab Kristian menggunakan perkataan Allah pun sama mempermainkan isu akidah mereka? Jadi tuan-tuan fikirkan perkara ni. Dan sebenarnya direktif itu tetap mengharamkan mereka yang di Malaysia Barat, di sebelah kita yang kononnya Malaya, Tanah Melayu ni, mengharamkan daripada orang bukan Islam di sebelah sini daripada menggunakan kalimah Allah dalam tujuan keagamaan mereka. Jadi tuan-tuan, kita ini ikutlah panduan agama kita dan hormatlah budaya orang lain. Dan kenapa kerajaan tarik balik rayuan dan isu kes Gill Island tu? Seandainya mungkin kerajaan menang, kerajaan teruskan rayuan, kerajaan menang. Jadi adakah tuan-tuan nak mengharamkan kawan-kawan kita, warga negara yang sama bumi putera macam orang Melayu Islam, mereka ni berada di sebelah Sabah, di sebelah Sarawak, adakah tuan-tuan nak sumbat mereka semua dalam penjara? Adakah tuan-tuan nak bawa mereka semua ke mahkamah disebabkan menggunakan perkataan Allah ni, sedangkan inilah budaya tradisi agama mereka sejak beratus-ratus tahun sebelum mereka masuk dalam Malaysia lagi. Dan saya pun dah explain bagaimana daripada segi syariat pun orang Arab Kristian pun gunakan perkara yang sama. Jadi apakah yang menjadi kesalahan seandainya kita membenarkan mereka yang sudah secara budayanya menggunakan kalimah Allah? Dan saya pun ada kawan-kawan di sebelah sana, di sebelah Sabah dan Sarawak yang agama Islam dan juga yang beragama bukan Islam, yang mana mereka ni hidup harmoni, dan kawan-kawan kita yang beragama Islam pun tidak terpengaruh dengan disebabkan penggunaan kalimah Allah ni, tidak menjadikan akidah mereka tergugat, tak menjadikan syariat mereka tergugat. Itulah apa yang saya nak bangkitkan, bahawa sebenarnya ini hanyalah permainan mereka, yang mereka pun kalau betul mereka sungguh-sungguh nak memperjuangkan perkara ni, saya cabar mana-mana NGO Islam ni bawa pergi ke Sabah dan Sarawak buat isu yang sama. Dan saya akan tunjuk kepada tuan-tuan bahawa Ketua Menteri Sarawak yang waktu tu ada dalam kerajaan bersama-sama ahli parlimen PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pun mengeluarkan statement yang sama. Ketua Menteri Sarawak yang Melayu, yang Islam pun telah bagi penerangan yang sama bahawa orang bukan Islam di sebelah sana boleh menggunakan kalimah Allah dalam isu keagamaan dan pendidikan mereka. Seterusnya, perkara yang terakhir sekali, fitnah yang dia cuba buat adalah kononnya kerajaan hendak distrik atau hasutan hanya kepada raja-raja, hingga mengakibatkan seandainya selepas ini ada mana-mana pihak cuba menyentuh isu perkara keistimewaan bumi putera atau Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, selepas ini mereka boleh buat dengan sebebas-bebasnya, berbeza dengan keadaan sekarang. Ini adalah satu penyataan bagi saya secara sengaja memfitnah kerajaan, nak menunjukkan kononnya dengan apa tindakan kerajaan buat akan menyebabkan benda ni berlaku. Kenapa perkara ini jadi? Sebabkan baru-baru ni kita ada kontroversi Sanusi, dia telah secara subtilnya, secara kononnya menyindir, menghina Sultan Selangor. Jadi kemudian Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah membangkitkan bahawa penggunaan Akta Hasutan ni telah membelangkangkan janji reformasi kerajaan sekarang. Kerajaan sekarang buat keputusan supaya hendak mengelakkan Akta Hasutan ni disalahguna, seperti mana Perdana Menteri pemerintah sebelum ni menggunakan Akta Hasutan ni untuk kekalkan kuasa mereka. Jadi kerajaan sekarang buat keputusan kita akan guna Akta Hasutan hanya untuk raja-raja. Jadi tak ada penguasa yang lepas ini, menteri ke kerajaan selepas ini, tak kisah daripada parti mana, boleh menyalahgunakan kuasa ni untuk mengekalkan kuasa mereka. Dan sebenarnya kerajaan sekarang tengah dalam proses untuk membentang akta yang lain, undang-undang yang lain berkaitan dengan 3R. Jadi dengan terbentangnya 3R berkaitan, undang-undang berkaitan 3R ni, tak ada siapa yang boleh menghina, mempelekeh atau mempersoal mana-mana agama atau menimbulkan isu-isu agama yang akan menyebabkan kemarahan seluruh
rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, orang Islam yang merupakan majoriti dalam negara kita ni. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan untuk banyak-banyak berfikir. Ini bukan fitnah pertama yang saya nampak di video ulasan-ulasan yang sebenarnya sangat tersasar dengan hakikat sebenarnya. Seandainya kita betul nak menegakkan katanya kerajaan Islam, kita semak baliklah sifat dan akhlak yang kita bawa. Dan sebenarnya sikapnya adalah sikap yang asas dalam Islam. Menipu, membohong ni, jika tanya orang bukan Islam pun mereka anggap benda ni satu benda yang berat, benda yang sangat salah. Secara moral ni, benda moral yang bagi saya, orang yang tak ada agama pun anggap benda tu benda yang sangat tak boleh terima. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang Islam yang kata agama kita di atas Allah dan Rasul kita tak nombor satu, anggaplah benda yang Allah dan Rasul cakap ni haram. Kita rasa jijik macam mana kita rasa jijik kepada arak, kita rasa jijik kepada judi, kita rasa jijik kepada LGBT, semua benda-benda yang lain yang kita rasa tak patut seorang Islam buat, kita anggaplah benda yang sama berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan penipuan. Bawalah sifat Islam yang sebenar, yang seluruhnya, seandainya kita betul nak tegakkan Islam. Jadi saya harap orang Melayu terutama yang tengok video saya ni, seandainya lepas ni baca benda-benda macam ni, banyak-banyakkanlah membaca. Semata-mata sentimen kita, hendakkan parti yang kita suka, dan disebabkan parti lain kita benci, kita terus menimbulkan fitnah dan menyebarkan fitnah ni sampai beribu-ribu, berjuta-juta orang percaya. Dan di akhirat nanti macam mana kita percaya orang tu akan disoal tentang minum arak, disoal tentang judi, disoal tentang tak tutup aurat. Kita pun sama akan disoal tentang penipuan, fitnah yang kita telah mungkin kita tak buat, tapi kita sebarkan semata-mata supaya kawan-kawan kita yang Melayu, yang Islam dapat baca, dan kononnya supaya parti yang kita suka, pemimpin yang kita suka dapat diangkat. Dan ingatlah, kita hidup atas dunia ni untuk dihisap di akhirat. Bukan sekadar gunakan nama Islam untuk kita kaya, untuk kita dapat kuasa, untuk kita tunjuk kita hebat. Ini bukan matlamat Islam. Matlamat Islam adalah gunakan apa yang Allah SWT bagi pada kita hari ini untuk taat perintah Allah. Seandainya kita dapat kuasa, kita jalankan dengan perintah Allah. Kita tak dapat kuasa, kita redha. Dalam keadaan kita tak dapat kuasa tu pun, kita guna tanggungjawab yang ada, yang telah rakyat pilih untuk kita gunakan mengikut perintah Allah. Jangan semata-mata sebabkan kuasa atau harta kita gunakan jalan yang salah. Macam mana salahnya kita nak kaya kita dengan makan rasuah, salah juga kita nak dapat kuasa dengan cara menipu dan memfitnah. Itu saja tuan-tuan.